Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu anna Muhammad أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. la haula حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. la haula wala الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iya wa bittaqwallahu faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitab ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan sebagai seorang muslim. Para tetamu Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Semoga kita semua berada dalam lindungan kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan bicara, suka khatib memberi peringatan, marilah kita berikan sepenuh tumpuan kepada isi kandungan khutbah hari ini. Sedarlah bahwasanya perbuatan berbual-bual
bermain telefon bimbit atau tidur dengan sengaja adalah perbuatan sia-sia yang boleh menjejaskan kesempurnaan meraih ganjaran pahala. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Persiapan Bertemu Pesta Ibadah. Sidang jemaat yang dirahmati sekalian, tanpa kita sedar, kini kita sudah berada di hujung bulan Syakban dan kita telah hampir bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang terkandung di dalamnya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan penurunan Al-Quran. Bulan yang digandakan pahala amalan serta bulan yang menjadi madrasah tarbiyah bagi meningkatkan darjat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan untuk bertemu bulan Ramadan dapat digambarkan melalui doa dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sebaik saja datangnya bulan Rajab dengan doa berikut. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa barikna fi Ramadan. Maksudnya, ya Allah, berkatilah bagi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, serta berkatilah kami juga pada bulan Ramadan. Inilah bulan yang ditunggu-tunggu bagi orang-orang beriman, seperti yang terakam dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Sebagai umat akhir zaman, kita seharusnya melakukan persediaan bagi menghadapi dan bertemu dengan bulan yang mulia ini, kerana ianya merupakan peluang keemasan bagi menggandakan amalan. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi bulan ini pada tahun hadapan, kerana kematian boleh menjemput kita pada bila masa sahaja. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, pada ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Melalui ayat ini, Allah mewajibkan ke atas orang-orang yang beriman supaya berpuasa di bulan Ramadan dan menyatakan hikmahnya, iaitu mencapai takwa yang merupakan benteng yang menjaga diri mereka daripada melakukan maksiat. Ini adalah kerana ibadah puasa itu sendiri dapat merendahkan nafsu syahwat yang sentiasa mendorong kepada maksiat. Betapa hebatnya ganjaran yang terdapat di dalam bulan Ramadan, seperti yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, yang bermaksud tiadalah berlalu ke atas orang Islam
bulan yang lebih baik bagi mereka daripada bulan Ramadan, dan tidaklah kepada munafik itu lebih teruk daripada bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis pahala ganjaran sebelum menjelmanya bulan dan juga menulis dosa serta kehinaan sebelum masuknya bulan Ramadan. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan masa yang singkat ini, ingin khatib nukilkan beberapa tips dan panduan agar kita menyiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan seterusnya, dapat mengambil sebanyak mungkin manfaat yang terdapat dalam bulan tersebut. Pertama, bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara penghalang daripada seseorang manusia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kerana banyak dosanya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang masyhur Minhajul Abidin mendefinisikan taubat sebagai proses pembersihan dan penyucian hati daripada dosa. Kaedah taubat yang terbaik adalah taubat nasuha, seperti yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Taubat nasuha ialah sesalan dengan hati, istighfar dengan lidah, buang perlakuan maksiat dengan tubuh badan dan berazam tidak kembali semula. Oleh itu, marilah kita menyegerakan taubat di bulan Syakban yang mulia ini agar segala kesalahan kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 27. Summa yakubullahu min ba'di zalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang jemaah yang dimuliakan, kedua, menjaga kesihatan diri. Ibadah puasa memerlukan seseorang berada dalam keadaan sihat dan bertenaga. Malah, ibadat puasa juga merupakan penawar kepada masalah kesihatan kerana ia boleh merangsang perubahan dalam metabolisme badan. Ketika seseorang berpuasa, organ-organ badan dapat berehat, seterusnya membantu membuang segala kotoran dan toksin dalam tubuh badan manusia. Oleh itu, mengamalkan gaya hidup yang sihat sebelum, semasa dan selepas Ramadan amat dituntut oleh agama kerana Islam sendiri amat menekankan aspek penjagaan kesihatan, terutamanya diet permakanan seperti yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW. Sekiranya kita sakit ataupun mengalami keuzuran dari segi kesihatan, sudah pasti sedikit sebanyak akan mengganggu tumpuan untuk menjalani ibadah puasa dengan sempurna. Ketiga, mempelajari ilmu pengetahuan mengenai puasa. Seorang mukmin yang baik akan menjalani sesuatu ibadah berteraskan ilmu dan bukannya melakukan sesuatu ibadah tanpa ilmu. Oleh itu, rebutlah kesempatan masa yang ada ini untuk mempelajari sebanyak mungkin ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan, seperti hukum hakam puasa Ramadan, hikmah berpuasa, amalan-amalan yang dituntut ketika berpuasa. Semoga ilmu yang dipelajari tentang puasa Ramadan ini akan dapat membantu kita menjalani ibadah tersebut dengan sempurna. Justru, marilah sama-sama kita berazam agar Ramadan kali ini lebih baik dari sebelumnya dengan melipat gandakan amal soleh. Seperti yang disebut dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari,
Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambik. Maksudnya, sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridaan Allah, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ilmu yang diamalkan secara tidak langsung akan menimbulkan rasa semangat dan keyakinan yang jitu, terutamanya khabar gembira kepada mereka yang mengetahui tentang kelebihan sesuatu ibadah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu misla ajrihi ghairan annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'a." Maksudnya, sesiapa yang menyediakan makanan berbuka buat orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti mana juga orang itu berpuasa, dan tidak dikurangkan sedikit dari pahala orang yang berpuasa itu. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan dari khutbah hari ini, marilah kita mengambil pengajaran seperti berikut. Pertama, Ramadan merupakan anugerah yang teristimewa yang dikurniakan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, orang yang beriman tidak akan mensia-siakan peluang untuk memperbanyakkan ibadah dan kebajikan walaupun sesaat dalam bulan Ramadan yang penuh kemuliaan. Ketiga, amatlah rugi bagi manusia yang tidak mengambil manfaat daripada kedatangan Ramadan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Maksudnya, wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqati wa'lamu anna Allah amrakum bi amrin azim. Amrakum bis salati wat taslimin ala nabiyil karim. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wa radallahu ma'ani khulafa'ir rasyidin wa ani baqiyati sahabati ajmain wa ani tabi'in wa tabi'in wa man tabi'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa rada'anna ma'anahum ya akramal akramin. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aminna fi awtanina wa asli aimatana wa ulatana umurina wasmali Allahumma bi ayatika wa taufiq ala sahiba jalalah. Ke bawah duli yang maha mulia Sri
Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang Peraja Permasyuri Agong Tengku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Hash. Wa kadzalika tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Allahumma sif anna balak wal baba wal ghala wal fasya'i wal munkar wal mihan wal qitan ma zahara minha wa ma batan an balani hadza khassah wa an buldani muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junum wal juzam wa min syai'il asqam ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, kami, hamba-Mu yang lemah merayu kepadamu, agar Engkau angkat dan hilangkan segera wabak penyakit COVID-19 yang sedang melanda kami, agar dapat kami melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah serta mengeluarkan zakat dan melaksanakan wakaf. Rahmatilah kehidupan kami. Sesungguhnya Allah, hanya pada-Mu jua doa kami mohon diperkenan dan diterima. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah diri kami, keluarga kami dan kedua orang tua kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum waskuru ala ni'mihi yazidkum was'alu min fadli yuktikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis salat.